Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin rundingan pengembalian 40% hasil bersih Sabah dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan seperti diperintahkan dalam keputusan Mahkamah Tinggi Oktober lalu. Perbincangan mengenai tuntutan 40% hasil negeri kini berlangsung di peringkat pegawai kanan antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Setiausaha Kerajaan Negeri telah memaklumkan saya, mereka telah pun mengadakan mesyuarat dengan pihak Persekutuan tentang mekanisme ataupun cara menyelesaikan masalah. Beliau ditemui selepas program Jelajah Rumah Kita, Kita Jaga DUN Tempasuk dan Usukan di Kota Belud. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi GRS turut menasihatkan rakyat agar memilih pemimpin yang bekerja dan sentiasa membantu rakyat demi kelangsungan pentadbiran negeri yang stabil. Tegas Datuk Haji Ji, kestabilan politik akan mempercepatkan pelaksanaan projek rakyat khususnya infrastruktur asas seperti air, jalan raya dan kemudahan pendidikan yang menjadi keutamaan kerajaan negeri. Kita mahu ada kestabilan politik di Sabah. Kalau kita ada kestabilan, kita kena kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Sekiranya GRS diberi mandat lagi, warga emas antara yang bakal terima durian runtuh menerusi bantuan kewangan secara bulanan. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bayaran bantuan deposit bagi pembelian rumah pertama juga akan disalurkan. Sebagai semua kerajaan yang sedang memerintah sekarang ini, kita ada perancangan, tetapi untuk di masa akan datang terutama tahun depan untuk memberi bantuan kepada mereka yang layak 60 tahun ke atas dan juga kepada anak-anak muda ataupun rakyat kita yang layak yang membeli rumah pertama. Kita bantu mereka untuk membayar deposit rumah mereka. Sepanjang tempoh 5 tahun, GRS memacu pelbagai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di bawah inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Dalam pada itu, golongan belia turut menjadi fokus GRS DUN Sungai Manila. Usaha itu bagi membantu golongan belia mencari sumber pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Khususnya kita tahu ramai anak-anak Sungai Manila ini mempunyai ijazah, mempunyai kemahiran-kemahiran yang bagi saya amat membanggakan. Tapi peluang pekerjaan itu menjadi isu. Jadi kalau boleh kita akan cuba mendekati mereka dan membantu sebaik boleh. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas melawat Pusat Media Kementerian Komunikasi di Sandakan. Calon GRS DUN Darau pula Datuk Muhammad Razali Razi menyatakan komitmen untuk pembangunan masyarakat akar umbi. Beliau berikrar akan memperkukuh pengurusan kampung serta giat membangunkan golongan usahawan dan belia di kawasan berkenaan. Datuk Razali yang dikenali sebagai Bob berdepan saingan 6 penjuru di DUN Darau. SPR menetapkan 29 November ini sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang membabitkan 73 kerusi DUN. Manakala undi awal pada 25 November. Sementara itu, kempen Pakatan Harapan PH terus memfokuskan usaha menyelesai isu rakyat. Ini termasuk memperkasa ekonomi golongan kurang berkemampuan bagi membasmi kemiskinan serta mengurangkan pengangguran. Kita ada usaha untuk menyelesaikan perkara-perkara yang lama yang berpuluh-puluh tahun tidak diselesaikan. Pendekatan golongan-golongan belia dapat ini bekerja dan mendapatkan pulangan penternakan, pertanian. Sebab kita sedia maklum di Gumgum ini yang lebih besar kegolongan kepada golongan B40 adalah di atas air adalah kepada nelayan. Beliau ditemui semasa program kempen di Sungai Sandala, Batu 15, Sandakan. N50 Gumgum menyaksikan pertembungan 9 penjuru pada pilihan raya negeri Sabah ke-17, antaranya Pakatan Harapan, Warisan dan Parti Impian Sabah PIS. Manakala Barisan Nasional BN memberi tumpuan kepada pengukuhan gerak kerja jentera parti, pendekatan lebih tersusun dan berdisiplin diperlukan untuk bersaing dalam suasana politik semasa. Jentera kita kalau diurus dengan baik, gergasi boleh jatuh, ya. Jangan kita
rasa rendah diri, jangan kita rasa kita kecil kerana kita bersaing dengan apa yang Puan kata tadi, dua gergasi. Tetapi gergasi tak semestinya sentiasa berdiri tegap kerana kita perlu berlaku sebagai anak-anak. Beliau ditemui media selepas lawatan kerjanya di Kampung Bin Suluk, Membakut. Manifesto BN akan dilancarkan pada 22 November ini oleh Presiden Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selepas pilihan raya yang tinggal bukan sekadar keputusan tetapi harapan bagi generasi muda Sabah, pilihan raya negeri kali ini bukan noktah, sebaliknya titik mula membentuk masa depan negeri yang lebih diimpikan. Ikuti siri kedua aspirasi pengundi muda. Mereka bukan sekadar pewaris tetapi nadi masa depan negeri. Belia Sabah adalah aset paling berharga yang menentukan wajah negeri 2 dekad akan datang. Masa depan negeri di bawah Bayu bergantung sejauh mana negeri ini mendengar, menghargai dan memperkasa suara generasi mudanya. Kalau nak lihat sebuah negara yang benar-benar berdaulat, bersatu padu, harmoni, sejahtera 20 tahun akan datang, lihatlah belianya hari ini. Tapi benarkah kita betul-betul menjaga aset negara ini sekarang? Namun, di sebalik potensi besar itu, pelbagai cabaran masih menghantui. Daripada kesukaran mendapatkan pekerjaan, sepadan, kemahiran, hinggalah keperluan memperkukuh TVET agar benar-benar relevan. Dalam masa sama, integriti dan ketelusan politik menjadi ukuran baharu bagi generasi muda. Mereka perlu berani untuk tampil secara langsung dalam proses demokrasi, khususnya dalam pilihan raya negeri. Kemudian mereka juga perlu berani untuk nyatakan pandangan mereka. Jadi kalau itu mampu kita lakukan, saya yakin dan percaya sekali lagi kita akan mampu untuk mewujudkan ekosistem orang muda yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tidak semua generasi muda mahu berpolitik, tetapi hampir semua mahu perubahan. Saya berharap agar wakil muda dapat menjadi suara dalam mendengar dan memahami isu-isu semasa seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan juga kos sara hidup dan membawa idea-idea segar dalam pembangunan Sabah Merdeka akan datang. Saya berharap agar pemimpin yang dipilih selepas ini dapat menjalankan tugas dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab serta telus dalam menunaikan janji dan manifesto, dan jadilah pemimpin yang bekerja demi kesejahteraan rakyat dan bukan kepada kepentingan peribadi. Sabah memilih. Dari suara kampus hingga ke pentas politik negeri, Belia Sabah kini berdiri sebagai aspirasi penentu. Aspirasi mereka bukan sekadar untuk hari mengundi, tetapi untuk masa depan Sabah yang mereka ingin bentuk sendiri. Magdalena Depol, RTM. Tanah perkuburan orang Islam Kampung Sinar Baru dan Kenangan Manis Batu 12 kini dibuka. Tanah seluas 2.4 hektar ini mampu menampung lebih 2,000 jenazah. Diseliahkan dari kita punya masjid di sini sendiri dan ketua kampung dan JKK. Kita akan bagi untuk mereka yang mengatur ahli jawatan kuasa untuk tanah perkuburan. Sementara itu, penduduk kampung sambut baik usaha berkenaan. Harapan saya dapatlah kita menggunakan sebaik mungkin tanah perkuburan ini. Saya berharap kepada semua orang kampung Sinar Baru dan Kenangan Manis, kita sangat bertuah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita tapak perkuburan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arbain. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Baundi 2025. Salam Malaysia Madani.